segar di luar ni, angin bertiup. Okey, Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat petang. Saya baru keluar daripada sarang 2 hari ini saya fokus kepada penulisan artikel, satu questionnaire tentang online learning oleh guru-guru. Alhamdulillah, terima kasih guru-guru semua. Sebanyak 518 respon yang saya perolehi, dan terutamanya yang paling penting dalam Google Form itu, questionnaire itu adalah open-ended question untuk memberikan alasan-alasan kenapa anda menggunakan sesuatu perkara tersebut dan kenapa anda lakukan sesuatu perkara tersebut. Jadi itulah untuk menimba pengalaman. Okey, jadi kajian kualitatif ini sangat penting dalam social science, terutamanya di peringkat PhD atau master. Okey, dia untuk mencari meneroka sesuatu yang baru, bukan nak reconfirmation, itu biarlah peringkat-peringkat yang lain. Tapi nak mencari sesuatu yang baru, sesuatu yang memberikan interpretasi yang baru, fenomena yang baru, satu situasi yang baru, maka kajian kualitatif dalam social science adalah sepatutnya menjadi keutamaan, bukan kajian kuantitatif. Okey, walau bagaimanapun hari ini saya nak menceritakan proses-proses yang dilalui bagaimana kita lakukan kualitatif analisis, terutamanya thematic analysis. Okey, tapi sebelum tu ada dua benda yang orang tanya saya. Apa bezanya content analysis dengan thematic analysis? Okey, pertama kita kaji content. Okey, content analysis. Okey, yang kedua kita kaji tema dalam content tersebut. Jadi kalau content analysis ataupun juga dikatakan sebagai document analysis adalah lebih kepada bentuk surface dan juga kita kata superficial, tidak mendalam. Okey, kita buat comparison apa yang kita boleh fahami dalam konteks dokumen tersebut. Contohnya kita ada buku. Okey, kita nak kelaskan buku ini sebagai buku bahasa ataupun buku agama. Okey, kalau kita boleh kelaskan sebagai buku agama, maybe kita boleh memberikan interpretasi agama ke dalamnya. Tapi kalau buku ni lebih pada buku languages, jadi kita maybe layan dia sebagai buku bahasa. Okey, jadi kita contohnya mencari perkataan-perkataan, kita buat kod-kod perkataan yang reflect kepada agama, kita ambil perkataan-perkataan yang reflect kepada bahasa. Okey, jadi dengan membuat perbandingan, okey, dalam bentuk frekuensi deskriptif umpamanya, kita akhirnya boleh buat kesimpulan bahawa buku ini 3/4 daripadanya adalah tentang bahasa. Okey, dan elemen-elemen agama yang disentuh pada superficial sahaja. Jadi dengan menggunakan dokumen analisis, mengkaji konten tadi, maka kita boleh kategorikan buku ini sebagai buku bahasa atau buku agama ataupun buku whatever is it lah. Jadi kita mengkaji. Tetapi untuk thematic analysis, kita mengkaji tema, sesuatu yang latent. Tema ni satu bersifat latent, unobservable, tak boleh nampak latent, tak boleh nampak tema tu macam mana. Tetapi kalau content analysis, kita boleh menggariskan kod-kod tersebut dan kita nampak kod-kod itu sebenarnya mewakili apa. Contohnya kita menggariskan perkataan Allah, perkataan Tuhan, maka dia berkaitan dengan agama. Okey, tapi kalau dalam kajian mencari tema, kita tak nampak perkataan itu merupakan tema apakah yang cuba disampaikan. Okey ya. Jadi itu perbezaan yang mudah antara content analysis ataupun document analysis yang lebih mengkaji elemen-elemen dalam konteks tersebut daripada mendapatkan tema-tema dalam konteks tertentu. Sebab itulah kajian-kajian yang berkaitan dengan interview, pendapat, selalunya melibatkan thematic analysis. Sebab kita nak tahu konteks apakah yang cuba disampaikan oleh seseorang itu, nak memahaminya dan akhirnya untuk mengeluarkan tema. Bila kita interview expert, kita tak buat dokumen analisis, kita tak buat juga konteks analisis, tapi kita buat thematic analysis untuk mengeluarkan tema-tema yang kita tak nampak dengan mata, tapi setelah kita lakukan analisis. Okey, jadi secara umumnya bila kita nak buat thematic analysis, okey, saya telah tulis kat sini ada lebih kurang 6. Okey, langkah yang boleh anda ikut dan semua langkah ni boleh dilakukan dalam Atlasty ya. Okey, langkah yang pertama kita kena familiarizekan dengan teks itu dahulu. Contohlah kita interview seorang expert tentang kenapa
MOC ini tidak difahami oleh masyarakat umum. Kenapa polis kena jaga sana sini pula, bergaduh sana sini pula. Okey, adanya berlaku pengingkaran kepada MCO, PKP apa pun namanya, sehingga menyebabkan kesusahan dan akhirnya menyebabkan terganggunya proses mengawal COVID-19 contohnya. Jadi kita pun interview katalah ketua polis ke ataupun sesiapa yang terlibat dengan proses untuk mengawal ini. Okey. Dan juga kita maybe bertanya kepada pihak Kementerian Kesihatan kesedaran rakyat terhadap isu ini. Jadi dari situ apa yang kita buat, kita nak familiarize kan, sebab bila polis bercakap dia punya konteks tu berbeza. Okey, bila orang daripada Kementerian Kesihatan bercakap, konteksnya tu berbeza. Jadi kita nak familiarizekan dengan konteks-konteks itu. Jadi bila kita baca keseluruhan artikel, jangan kod dulu kita baca keseluruhan artikel, baru kita rasa macam ada feeling bahawa inilah yang mungkin kita akan perolehi untuk kita dapatkan tema-tema. Jadi bila bila kita familiar tu, contohnya kita jumpa term-term yang kita tak faham. Orang Kementerian Kesihatan cakap term-term yang kita tak faham. Okey, dia cakap pasal pandemik, dia cakap pasal epidemik, dia cakap pasal macam-macam lah. Kita tak faham. Jadi kita kena cari maksud dia dulu, maksud dia tu. Jadi supaya bila kita faham maksud dia, barulah kita boleh familiarize dengan teks itu. Sama macam polis juga. Nanti polis cakap lock up, polis cakap lockdown, kan? Jadi kita pun tahu apa tu lock up, apa tu lockdown. Jadi kita tengok dulu perkataan tu, baru kita boleh familiarize. Itu maksudnya. Okey, pertama bila kita dah familiarize, okey, bagi tujuan thematic analysis, kita sebenarnya tak boleh untuk menentukan kod-kod terlebih dahulu. Lebih baik kita menentukan kod-kod itu kemudian. Apa itu kod? Kod itu adalah satu pernyataan ringkas yang mewakili satu maksud pendapat yang kita transkripkan daripada interview. Okey, satu segmen. Contohlah kita katakan bahawa dalam interview itu katakan rakyat Malaysia ini adalah rakyat yang tidak pernah susah, tidak pernah terdedah kepada kesusahan. Rakyat Malaysia ini rakyat yang manja, rakyat Malaysia ini rakyat yang menganggap bahawa pihak berkuasa ini selalunya berlembut. Jadi pernyataan itu maybe kita tuliskan dalam satu kod. Contohnya perilaku rakyat ataupun persepsi rakyat. Satu saja yang mewakili semua benda tadi. Okey. Jadi kita dapat tahu persepsi rakyat, ini ciri-ciri dia. Jadi bila kita jumpa pernyataan tu banyak kali, okey, maybe kalau kita interview 6 orang, dalam setiap 6 orang itu ada pernyataan persepsi masyarakat. Okey, dan di antara ke-6 tu kita cuba mencari pattern kesesuaian di antara ke-6 itu untuk memberikan satu makna. Kalau seorang yang beri pendapat, maybe maknanya shallow lah, maknanya sangat cetek. Tapi kalau kita dapat pendapat yang ramai, 5-6 orang, dan kita boleh berikan satu makna yang lebih kokoh, tema-tema. Okey, itu satu kod ya. Kadang-kadang satu kod tak cukup. Kita ada 3, 4, 5 kod untuk menghasilkan satu tema. Jadi yang pertama kita buat open coding. Open coding tu maknanya apa-apa statement yang crucial tentang MOC, MCO, apa saja statement yang crucial kita kodkan. Katalah ini pendapat rakyat, ini pendapat remaja, ini pendapat pelajar sekolah, ini pendapat peniaga, okey, ini persepsi peniaga, okey, yang ini pula katakan persepsi polis, okey, ini arahan polis, ini arahan kerajaan, ini informasi daripada surat khabar, ini informasi daripada berita, ini viral daripada social networking. Jadi semua kod tu kita buat. Okey, bila kita buat semua kod tu, katalah kita dapat 30 kod. Daripada satu interview kita boleh tekan 30 kod. Dan apabila kita buat open coding, kita akan dapat 30 kod. Langkah seterusnya kita buat pula axial coding. Apa dia axial coding? Kita cuba lihat, katakan ada tak kod A ni ada kaitan dengan kod B? Ada tak kod B ni ada kaitan dengan kod C? Axial coding tu mana paksi X, axial lah, axis, paksi X, paksi Y, paksi Z. Jadi kita melihat ada apa hubungan antara X dengan Y dengan Z. 3 dimensi.
Ada tak tiga-tiga dimensi ni, dia macam triangulation lah. Tiga dimensi ni memberikan satu makna yang lebih kokoh daripada kita hanya melihat kedua dimensi. Maybe kita melihat daripada dimensi agama, okey ada, dan dimensi budaya ada, lepas tu daripada dimensi budaya budaya, agama, dan maybe daripada dimensi let's say intellectual, scholar. Jadi orang scholar cakap benda yang sama, orang budaya cakap benda yang sama, orang agama cakap benda yang sama. Jadi kita boleh dapat satu tema. Okey, kod-kod itu kita sekalikan untuk menghasilkan satu tema yang lebih kokoh. Okey, jadi daripada tiga kod tadi, katalah kita boleh berjaya menghasilkan 10 tema ataupun 6-7 tema. Kemudian itu namanya axial coding. Lepas tu selective coding pula. Selective coding pula, bila kita membina tema-tema tu, mungkin tema-tema ini tak serasi pula. Tema ini tak serasi dengan tema ini. Tema ini akhirnya ke 10 tema itu tidak memberikan satu cerita yang kita katakan boleh kita interpretasikan ada connection. Maybe 1-2 tema itu adalah tema yang kita kata keluar daripada konteks yang kita nak buat kajian, konteks yang kita nak bina tema. Jadi daripada katakan 10 tema, kita buang 3 tema, tinggal 7 tema. Okey, jadi 7 tema ni sebenarnya berikan makna yang kuat. 3 tema ni kita buang. Itu nama selective coding. Okey, bila kita telah menghasilkan tema, maka kalau tema itu tema yang besar, ada pula tema-tema lain yang boleh berada di bawah tema yang besar, maka wujudlah subtim. Okey, subtim ni lah untuk memberikan interpretasi. Dan kemudian barulah kita namakan tema-tema tu. Okey, dengan nama yang kita anggap sesuai dengan sifat coding yang membina tema tersebut. Okey, jadi tema ni bersifat latent. Okey, bersifat latent, bersifat unobservable. Okey, dia bukannya manifest variable yang kita boleh ukur tapi dia adalah latent variable yang kita nampak, tapi dia boleh memberikan interpretasi daripada kajian kita. Jadi perkara ini memang senang disebut, tetapi kalau kita tak buat kajian kita tak tahu. Tapi menarik kerana apa? Kerana dia boleh memberikan banyak alimat-alimat yang saya pun tak tahu kadang-kadang. Bila saya analisis 500 orang tu, walaupun mereka memberikan jawapan yang pendek-pendek kan, tapi jawapan tu bila dikumpulkan memberikan satu latent. Oh my god. Okey, ini sesuatu yang kita tak nampak sebab kita tak mengalaminya, tapi dialami oleh orang lain. Dan kita boleh sebenarnya buat model daripada itu dan baru kita boleh test. Okey, menggunakan kuantitatif. Kita mulakan dengan kualitatif dulu sebab kajian-kajian PhD dengan master mesti ada unsur-unsur novelty dan contribution. Okey, jadi ini sajalah yang sempat saya berkongsi. Okey, langkah-langkah ni saya rasa awak buka buku, mungkin awak tak nampak langkah ni sebab dia tak tulis macam ni. Dia ceritakan sampai sebuah buku kan, tapi saya cuba ringkaskan. Mudah-mudahannya bermanfaat kepada anda dan saya galakkan anda belajar ATLAST. Okey, itu akan membantukan anda accelerate pemahaman. Itu saja yang sempat saya berkongsi pada tengah hari ini. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye.